Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, yang baru saja memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Bukit Tobing, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berada di dalam masjid di Kampung Bukit Tobing pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan mengundang rahmat daripada sisinya. Dan kita harapkan sangat apa yang kita kerjakan ini dikira sebagai amal soleh yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, yang memberi kemenangan bagi kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk kuliah jemputan, kita tazkirah dahulu, kemudian menjawab soalan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim a'tahu Allahu azza wa jalla biha ihdas salas, imma an yaghfira lah biha zamban qad salaf, wa imma an yu'ajjilaha lahu fid dunya, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau kama qala. Rawahu Tabarani. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bila disebut hadis, ia adalah datang daripada seorang saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah dikatakan bila Nabi Sulaiman mengucapkan sesuatu dikatakan hadis Nabi Sulaiman, atau Nabi Musa menyebut sesuatu kita kata hadis Nabi Musa. Tak kata gitu. Bila disebut hadis, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw na'tin, atau yang supamanya daripada definisi yang diberikan oleh ulama. Kalau kita belajar kitab ilmu hadis, dia ada definisi ataupun takrif yang diberikan oleh ulama. Biasanya takrif itu dia sama dan ada kalanya berbeza, tapi maksudnya sama saja. Jadi hadis ini ialah apa jua yang disandarkan, yang datang daripada Nabi kita. Sama ada Nabi berkata, dipanggil hadis kaul. Nabi berkata, qala Rasulullah, Nabi berkata begini. Dan kadang-kadang hadis itu berbentuk perbuatan Nabi, dipanggil hadis fi'li, iaitu ra'aitu Rasulullah, kata sahabat, aku tengok Nabi fa'ala kaza wa kaza, melakukan begini. Nabi tak ada bercakap dalam hadis tu. Sahabat yang tengok Nabi buat begini, Nabi semayang begini, Nabi wuduk begini. Itu panggil hadis juga, kerana balik kepada Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang hadis Nabi itu dipanggil takrir, iaitu kebenaran Nabi yang berlaku perbincangannya, perbuatannya di kalangan para sahabat, tapi Nabi tidak melarang. Maka itu dipanggil hadis takrir. Nabi membenarkan. Seperti mana Nabi tidak melarang sahabat sebahagiannya makan dhab. Nabi tak makan, Nabi tak kata jangan makan dan sebagainya. Dan Nabi tidak melarang. Bila tidak melarang, maksud benda itu harus.
Kerana Nabi ini dia adalah wakil Allah. Dia tidak akan benarkan sama sekali berlaku di hadapannya suatu benda yang salah. Adapun kita ada kalanya kalau berlaku benda maksiat, benda salah, benda dosa, kita larang. Tapi kadang-kadang kita tak larang. Sebab apa? Malu aib. Segang nak larang. Apa tak larang? Boh kita. Tak nak larang. Adapun Nabi SAW, kalau apa yang berlaku itu harus, Nabi diam. Menunjukkan perkara itu boleh. Dan kadang-kadang hadis itu na'at. Na'at ni sifat lah. Nabi ni rambutnya beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Dia tidak sabda Nabi, tidak perbuatan Nabi. Nak royak Nabi ni tidak tinggi, tidak rendah. Kata sahabat. Aku tengok Nabi ni ajmalan nas. Sebaik-baik muka manusia paling comel Nabi. Itu semua tu nak menceritakan sifat. Baik. Hadis ini dia menduduki tempat yang kedua daripada kalam yang paling benar. Kalam yang paling benar ialah kalam Allah. Kemudian kalam Nabi. Kenapa kalam Nabi juga benar? Kerana dia Nabiullah. Nabiullah maksudnya idafah kepada yang mewakilkan dia. Allah yang mewakilkan dia. Maka Allah ini maha benar. Maka siapa yang diutuskan menjadi rasul, menjadi wakilnya, dia juga orang yang benar. Boleh hukum-hukum hadis sekejap. Ada orang yang dia tak tahu lagi benda mana hadis sahih, benda hadis hasan. Dengar tak mau? Hadis sahih, hadis hasan, tidak sahih, hadis dhaif, hadis maudhu'. Kita malam ni kita ambil tahu sikit. Orang yang tahu dah, alhamdulillah. Hadis ini dia terbahagi kepada dua kalau nak bagikan secara besarlah. Iaitu satu dia panggil hadis mutawatir. Satu lagi hadis ahad. Bukan hari Ahad, hadis ahad. Hadis mutawatir maksudnya hadis yang mempunyai jaluran tabaqah periwayat yang ramai. Abu Sa'id riwayat, Abu Hurairah riwayat, Aisyah riwayat, ramai. Bukan seorang saja. Itu dipanggil mutawatir. Hadis mutawatir lah yang paling sahih sekali selepas daripada Quran. Hadis yang kedua dipanggil hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang tidak ramai meriwayatkannya. Maka hadis ahad ni dibagi tiga. Satu dipanggil hadis sahih, satu dipanggil hadis hasan, satu dipanggil hadis dhaif. Ketiga-tiga ni hadis. Ingat tu dulu sampai mati. Hadis sahih pun hadis, hadis hasan pun hadis, hadis dhaif pun hadis. Ada satu lagi, ini bukan hadis, nama saja sebut hadis kerana bicara dalam bab hadis, iaitu hadis maudhu'. Ini bukan hadis. Ini rekaan orang atau kita sebut sebagai hadis palsu. Baik. Apa makna hadis sahih? Hadis sahih hadis yang paling sempurna syarat-syaratnya. Orang yang meriwayatkannya semua orang yang adil, mempunyai dobit yang sempurna, yang tidak ada ilan, tidak ada masalah dengan sanadnya. Itu hadis sahih. Kalau hadis itu kurang syarat daripada hadis sahih, dipanggil hadis itu hasan. Nampak? Kurang sikit. Martabat ketinggian dia tu dipanggil hadis hasan. Nampak? Hadis yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang perawi-perawinya ada masalah tapi bukan mendustakan hadis. Itu hadis maudhu'. Ada masalah ingatan, ada masalah meriwayatkan, kadang-kadang terlebih, terkurang kalimah. Maka hadis itu lemah, diperkatakan orang. Jadi tiga-tiga hadis ini, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif boleh diamalkan. Ingat hadis yang boleh amal di mana? Hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Yang kita dengar sama-sama dalam Facebook tak boleh amal hadis dhaif tau. Itu salah. Itu pendapat yang dhaif. Pendapat jumhur ulama, hadis dhaif boleh amal.
Adapun hadis yang boleh kita jadikan hujjah hanya dua saja, hadis sahih dan hadis hasan. Faham lagi? Adapun hadis dhaif boleh diamalkan. Dia beza tu amal. Maksudnya kita dengar hadis dhaif tentang sapu muka. Lepas pada semayang, Abu Umamah Al-Bahili riwayatkan Nabi sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi sapu muka. Sini ada tak orang sapu muka? Ada tak? Tak rasa sedih kan? Sebab tu ngaji dengan ulama. Saya tidak ulama lah. Bukan kata saya pula. Nah, sebab kalau kita ngaji dengan internet ni, separuh betul, separuh pelawak. Jadi kita kena tanya pula dengan guru-guru, takut kena hak tak betul tadi. Nah, kerana apa? Kerana internet ni siapa-siapa boleh tulis. Dia tidak ditashih. Kitab-kitab ulama belakang tu ditashih nama ulama yang mengesahkan dan sebagainya. Kita dah tulis ya, post tekan send tu worldwide, dunia baca. Kalau betul salah-salah. Nah, jadi hadis yang boleh kita, hadis dhaif boleh diamalkan. Siapa kata? Ramai ulama. Itu pendapat jumhur. Antaranya Al-Imam An-Nawawi sebut dalam mukaddimah kitab Al-Azkar, yajuzu al-amalu bi hadis dhaifi fil fadaili wat tarhibi wat targhibi indal muhaddisin wal fuqaha ma lam yakun munkar. Harus beramal dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, untuk mencatatkan fadilat amal, untuk menggemarkan kepada amalan akhirat, untuk menakutkan daripada berbuat maksiat, di sisi ulama hadis, di sisi ulama fiqh. Nampak? Maksudnya jumhur ulama hadis, jumhur ulama fiqh mengharuskan beramal dengan hadis yang dhaif. Tapi bukan hadis yang madha dan bukan hadis yang mungkar. Faham lagi? Maksudnya kita dengar hadis kelebihan memakai sugi, contoh hadis itu hadza hadisun dhaifun, contoh disebut situ hadis ini dhaif, boleh amal. Kan ini bukan hukum syarak, bukan bab potong tangan pencuri, bukan bab sah batal nikah, bukan bab membatalkan semayang. Ini fadilat, boleh. Atau kisah-kisah Nabi, kisah syurga, kisah neraka, kisah alam barzakh, boleh. Nampak tak? Bahkan kalau orang kata tak boleh pakai hadis dhaif, maka tak betul lah. Kerana apa? Kerana Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Nampak? Di mana tu ustaz? Jangan nak pandang reka. Dalam kitab Sahih Bukhari itu semua hadis sahih. Tapi cuba buka kitab Adabul Mufrad. Ini kitab karangan Imam Bukhari. Sebahagian hadis itu dhaif. Kenapa Imam Bukhari bapak jahil ke gua ni? Buh hadis dhaif dalam kitab dia. Dia bukan bapak jahil, kita bapak jahil. Kerana hadis dhaif itu juga hadis. Yang dhaif itu bukan Rasulullah, yang dhaif bukan Nabi, yang dhaif itu penelitian ulama pada sanad orang yang meriwayatkan. Faham lagi? Contoh, tadi ada kemalangan berlaku atas jambatan Duyung. Faham lagi? Lori minyak tanker berlanggar dengan basikal, acur lori minyak. Dah suka lah contoh. Contoh, dua orang tengok, seorang orang Bukit Tunggal, seorang orang Bukit Tobing. Orang hak Bukit Tunggal ni, dia ni orang yang adil, semayang tak tinggal. Faham lagi? Orang yang kuat ingatan. Kalau dia cakap satu-satu benda tu diulang balik esok sama saja. Faham lagi? Tidak ada masalah dengan diri dia, tidak ada dia tomah sesuatu. Maka dia cerita hadis tu siapa sejik dia khabar tadi, lori minyak langgar dengan basikal, acur lori minyak. Hadis tu sahih. Faham lagi? Kerana cerita tu lalu ke orang yang sempurna. Tapi hak budak Bukit Tobing ni, faham lagi? Dia cerita yang sama juga. Dia kata tadi acur lori belanggar. Langgar apa benda? Langgar basikal. Dah basikal? Basikal macam mak-gak dia gayak sikit. Okey, cerita yang sama. Tapi budak ni berakhir pelawak. Faham tak? Atau budak ni tak peringat.
Dia cakap kadang tak ingat, kadang tak ingat. Jadi hadis itu tidak kuat. Faham Jadi nak mudah faham lagi kenapa hadis itu kuat sebelah ni tidak kuat. Padahal cerita yang sama. Kerana melalui jalur yang berbeza. Penceritanya itu orang yang berbeza. Faham lagi? Nak suruh kabak tu je. Tak apa tu reti tu ilmu hadis kau uduh-uduh. Nak lebih-lebih jumpa orang pandai lah kita cak yang. Baik. Jadi apa bezanya hadis sahih dengan hadis hasan? Hadis sahih dan hadis hasan bukan saja diamalkan, tapi dibuat sebagai sandaran hujjah. Nak potong tangan pencuri tak boleh hadis dhaif. Kena dalil hadis sahih dan hadis hasan. Nak dakwa orang, nak putuskan perkahwinan seseorang, satu pasangan, tak boleh dengan hadis yang lemah. Mesti hadis yang kuat. Itu hadis sahih dan hadis hasan. Faham? Hadis maudhu' haram kita amalkan, tak boleh amalkan, dan tak boleh kita riwayatkan, melainkan kita baca juga hadis maudhu' nak khabar hadis ini palsu. Baik, selesai. Balik kita kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan sebuah hadis. Apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda. Nabi kata guana man da'a bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Barang siapa yang berdoa, meminta akan suatu doa yang tidak ada pada doa itu perkara dosa, dan tidak ada memutuskan silaturahim dalam doa itu, maka a'tahullah. A'ta ni duduk pada tempat jawab. Kerana man di depan itu kalau kita ngaji nahwu syartiyah dia panggil. Syaratnya siapa yang berdoa dengan syarat doa yang bukan doa minta dosa, perkara dosa, dan bukan doa itu nak pecah belah orang, nak putuskan persaudaraan, maka jawabnya a'tahullah. Itu maksud dia. Allah nescaya, kalau kita lama nescaya jawabnya. Maksudnya siapa yang minta doa, doa yang bukan dosa, doa yang tidak putus silaturahim, a'tahullahu azza wa jal. Allah Ta'ala akan memberikan biha dengan doa ini ihdas salas, 3 perkara. Maknanya Allah makbulkan doa kita salah satu daripada 3. Bukan 3 sekaligus maksudnya, salah satu. Tahu dua mana salah satu. Lepas tu Nabi kata imma. Kalau kata tu wa imma, faham? Imma, adapun, sama ada. Faham lagi? Sama ada ayyafiralahu biha zamban qad salah. Yang pertamanya, Allah ampunkan bagi orang yang berdoa sebab doa dia itu akan dosanya yang lepas-lepas. Yang kedua, wa imma ayyu ajjilaha, dan sama ada Allah segerakan akan doa yang diminta tu, lahu, baginya, bagi yang berdoa, fid dunia, di dalam dunia. Dah faham gitu? Biar terjemah dulu. Yang ketiga, wa imma ayyadakhiraha, dan yang ketiga, dan sama ada Allah Ta'ala simpankan akan apa yang dia doa itu bagi yang berdoa fil akhirah. Tak faham lagi? Tak apalah. Gini maksudnya, siapa yang berdoa Allah pasti tunaikan. Siapa yang berdoa Allah pasti makbulkan. Tapi cara Allah makbul itu bukan sebagaimana yang kita faham. Cara Allah perkenankan itu bukan bagaimana yang kita sangka. Faham? Kerana kita duk suka apa yang kita minta Allah beri hak tu, baru orang panggil makbul. Minta maybe boleh maybe, kalau boleh mesdih tak makbul, pasal minta maybe. Tu hak kita suka. Faham lagi? Minta boleh 8A, kena 8A, maknanya itu baru Tuhan makbul. Kalau 7A 1B Tuhan tak makbul tu. Itu suka kita. Tak. Siapa yang berdoa Allah pasti makbul.
tapi cara Allah, bukan cara kita. Faham lagi? Dah mana kita dah ikut kita, dah mu paya. Faham lagi? Mu siapa? Mu minta dengan Allah, lepas tu nak suruh ikut mu. Ikut Allah, fa'alul lima yurid. Jangan main kol-kolah saja maksud tu. Allah Ta'ala bebas berbuat apa saja yang dia nak. Jadi dalam bab berdoa, Allah pasti makbul. Tidak akan bunyi lagi lepas ni dah guana Tuhan dak makbul. Oh guana kita Tuhan dak perkenan. Banyak tahun dah minta dak boleh-boleh. Kalau mu minta dengan Allah, garanti boleh. Hak dak boleh-boleh tu hak minta makhluk, tak berim. Tu banyaklah dak boleh-boleh. Kerana cara Allah makbul 3 cara. Dan bila kita tengok 3 cara ni, rupanya memang Allah makbul lah rupanya. Tapi cara Allah. Sebab tu Allah kata ud'uni astajib lakum. Kan kita baca semua ayat tu. Habis ustaz dah mari ngajar. Nah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Mintalah kamu semua. Bukan seorang, semua kali. Allah bukan miskin. Ud'uni, ada wa belakang. Mu semua minta dengan aku, astajib lakum, garanti aku perkenan lakum, bagi kamu semua. Bukan ud'uni astajib laka, kamu semua minta dengan aku perkenankan bagi seorang je. Minta amal-amal seorang yang aku nak beri kan, lakum, bukan saja huruf minyu. Kan ada min belakang lakum. Apa makna? Damai jamak, mukhatab, muslima dapat. Faham? Garanti, garanti, mesti, wajib dah. Mana dalil? Tu beruk sukong. Tu bukan sukong. Astajibu, ada ya. Faham? Astajibu, yastajibu. Faham? Tapi dalam ayat ini ud'uni astajib, ada sukung belakang di ba. Apa makna? Bila ba itu dibariskan dengan sukung, dia menunjukkan maksud mesti. Pasti. Tak tadika dah, pasti. Astajib lakum, pasti aku perkenankan bagi kamu. Kalau astajibu lakum ada dhammah belakang, aku akan perkenankan, terjemah. Tapi astajib mati dengan sukun ba, pasti aku perkenan. Ada beza tak? Ni masalah, jangan ambil Quran tafsir diri. Tu dah ayat Quran tu daripada Allah, kita perlukan ulama. Lepas tu nak faham Quran, buka kitab tafsir. Ulama tolong khabar apa maksud, takut salah faham. Jadi yang pertama, Allah akan perkenan lagu mana? Yang kita sebut tadi, Allah ampunkan dosa. Kita minta, bukan kita kan minta ampun dosa. Minta naik bakat. Lagi. Main Timalang mau JKK ni bila nak berjadi JKK? Nak minta naik JKK pula, jadi MPKK pula. Dah Timalang 4 tahun nak ngudi pula. Nak minta naik bakat. Allah beri ampun dosa. Yang kedua, Allah beri kita minta lain. Kita minta panjang umur, kita minta nikah awal, kita minta zuriat ramai. Faham? Allah beri apa yang kita minta. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, kat gini kita hurai. Apa yang kita minta tak beri sekarang. Ayat dakhiraha lahu, tapi Allah simpan apa yang kita minta bagi kita fil akhirah. Dari muda minta jadi senang. Tak senang. 80 dah umur. Tak pada larang akak dah tangan. Faham? Lelah tak tabha gitu agak. Tak senang lah. Kalau dah orang beri sudah lah. Dah agak dah minta lah. Tak senang juga.
ayyadakhiraha. Allah simpan hak mu nak senang tu, Allah wi di akhirat. Faham? Tu. Tu neh. Jadi pertama sekali man da'a bid'awatin laisa fiha ismun. Siapa yang berdoa minta yang bukan perkara dosa. Minta dosa tak boleh. Minta dosa minta kan ni doa. Minta menang nombor ekor, nombor 1. Tu perkara dosa tu. Faham lagi? Tikar ekor. Nah, minta ya Allah, minta menang lah first prize. Contoh minta perkara dosa tu. Mu minta perkara dosa boleh neraka lagi. Nah, marah Allah. Nah, jangan minta perkara dosa tak termasuk. Minta benda dosa. Nah, ya Allah minta esok ni kami nak pergi rasuah. Seseorang ni janganlah SPRN tahu. Faham lagi? Dia nak buat perkara dosa, minta dengan Allah keselamatan. Tak boleh. Faham lagi? Minta selamatlah belaka ni lagi pak orang sebuah kereta lagi. Nak pergi mana? Pergi Johor ni. Minta selamat belaka ni tik mana? Nak pergi mana Johor? Lama dak pecah rumah. Jadi nak pergi pecah rumah Johor. Faham lagi? Tak boleh. Itu perkara ismun, perkara dosa. Faham? Yang kedua wala qati'atur rahim. Jangan hok pecah belah. Doa supaya dua beradik balah. Itu maksudnya. Doa supaya dua beradik asal qati'atur rahim maksudnya yang satu perut kandungan saja. Tapi ulama yang mensyarahkan hadis maksudnya lebih luas. Jangan kita minta doa untuk jadikan laga-lagakan orang Islam, balahkan orang Islam dan sebagainya. Nampak? Kita tengok bini orang comel terkenang, dia pun mai ajak minta lah cerai dengan laki dia. Bang, itu pecah belah juga. Tak boleh. Jangan doa lagu tu. Baik. Maka fahamlah kita, apabila kita berdoa, Allah pasti akan tunaikan, tapi dengan cara Allah, iaitu 3 cara. Dalam hadis Tabarani ada satu lagi cara dalam hadis Ahmad, juga riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis hak matang saya baca tadi Mu'jam Tabarani. Ada satu lagi hadis yang biasa asatizah baca. Hadis itu dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ada. Nabi kata wa imma ayyasrifa anhu minasu mislaha. Allah akan tukar apa yang didoa itu dengan Allah alih kemudaratan keburukan tak berlaku atas diri dia. Jadi kita tengok yang pertama, kita berdoa minta naik pangkat. Allah tak beri naik pangkat, tapi yaghfiralahu, Allah Ta'ala beri ampun bagi yang berdoa biha dengan sebab bersababiah, dengan sebab dia berdoa. Zamban akan dosa, qad salaf, sungguh dosa itu telah lalu. Kita banyak dosa yang telah lepas-lepas. Banyak tak? Banyak. Siapa sini yang tak pernah buat dosa? Bangun, saya nak selfie dengan dia. Orang suruh kalau nak je buat dosa tak? Hebat. Malaikat. Sahabat Nabi, bukan semualah, mengadu kepada Nabi berbuat dosa. Pergi jumpa Nabi, ngadu ke Nabi banyak dosa. Kita ni berasa baik. La ilaha illallah. Kita ni duk mengaku baik. Sahabat Nabi menangis pergi jumpa Nabi kalau ada dosa. Nak kita mengaku baik. Naullah amah dia dak anjing kata kau orang. Sedap gamuk. Memanglah dok kata pasal mung jadi tok aking. Kita tanya malaikat kiri kanan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang kamu lapaskan, yang kamu lontarkan dari mulut kamu atau kamu tulis dalam bentuk keyboard, jadilah Facebook dan sebagainya, melainkan ada yang menjaga malaikat mencatat apa yang kamu buat itu. Ada cakap itu, amo dah anjing kata kau orang. Ambu baik benar mu. Tak kata kau orang ni Rasulullah. Nabi Yusuf, Nabi Saleh. Kerana mereka itu bersifat dengan maksum, ismah, Allah pelera. Faham?
Kita moksong. Faham lagi kembang atung mau moksong. Nah. Nah, jangan. Dah kalau kita baik sungguh, jangan kata baik. Kata tak molek. Ada orang sufi, orang tasawuf. Orang tanya orang baik ke ni? Orang baik orang yang rasa tidak baik. Dia orang jahat. Orang jahat orang berasa baik. Tak mudah kan? Oh kalau gitu kita dak pakar itu dah berasa baik. Dah. Kita rasa tak molek diri kita, tak sempurna, kurang pada orang lain. Biar pun apa kedudukan kita. Kalau kita jadi wakil rakyat, kita rasa dalam Malaysia ni kita yang paling kurang kali. Nisbah khidmat daripada segala rakyat yang ada, tuduhan tak. Kita jadi ustaz contoh, mengajar, kita berasa kita ustaz kok paling kopeh kali. Nak banding dengan segala ustaz yang lain. Ustaz lain lebih banyak ilmu, kita paling kurang rasanya. Baru Tuhan sayang. Nah, ni dah nak tunjuk hebat lah ni balah. Nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat dan sebagainya. Nah, nyakit tu. Nyakit mental dia panggil, mentality. Nah. Nah. Jadi kita minta doa, ya Allah, naiklah pakak, dak naik pakak, Allah ampun dosa. Itu cara Allah berkenang. Nah, jadi bila dia akhirat lagi, kita pun ditunjukkan pahala. Nah ini sahih. Nah, dalam kitab-kitab hadis, kita akan ditunjukkan ni pahalamu, pahala zakat, pahala haji, pahala semayang, pahala pergi masjid, pahala zikir, pahala tarawih, pahala macam-macam lah sedekah. Ni dosamu pula. Ni dosa ni, dosa ni, dosa ni, dosa kita pun teringat. Dosa hok ni mana? Kan banyak itu aku buat. Ni kan dosa curi otik je. Dosa kita rogo orang itu. Contoh. Dosa minum arak itu. Dosa ngisap mana? Malaikat kata, mu ada berdoa itu. Allah ampunkan dosa. Ada tinggal sikit ni je. Sebab mu banyak berdoa, banyak Tuhan ampun dosa. Sikit berdoa, sikit ampun dosa. Sebab sahabat Nabi bila dengar gitu, sahabat kata, izan nuksir. Kalau gitu kami nak banyak berdoa. Dah kalau Tuhan ampun dosa, kami nak banyak berdoa. Nabi jawab, Allahu akbar. Kalau mu banyak berdoa, Allah akan banyak ampunkan dosamu. Dah. Jelas itu. Jadi kalau kita pagi doa dah. Bayang subuh. Lehu maya doa pula. 5 kali sehari contoh. 5 kali Allah ampun dosa. Nah, yang sebenarnya ampun dosa ni lah doa yang paling kita suka sekali, yang memberi guna sekali pada kita. Kita minta ampun dosa. Kita tak minta bidadari, tak minta cerah kubur, tak minta pada masa ringan. Kita tak minta masuk surga. Kita tak minta istana. Kita minta ampun dosa. Sudah memadai. Sebab bila Allah ampun dosa, dia akan kasih kamu bila kamu mati sampai ke dalam syurga nanti. Nampak? Dengan sebab aku sudah ampunkan dosa. Bila aku ampun dosa, dia boleh dalam api ke boleh dalam syurga? Boleh dalam syurga. Nampak? Bila dalam syurga ada masalah, tak payah minta dah bidadari. Takut masuk syurga, orang lain boleh bidadari belaka 50-60 orang. Kita seorang tak bidadari. Kata dah tanya malaikat dah buat apa orang lain boleh bidadari belaka. Mu tak minta gitu. Dah mau masuk tempat dia. Nabi kata paling kurang orang yang paling sikit 70 bidadari. Seorang laki-laki dia masuk syurga. Nabi ceritalah. Ni antara hadis yang Nabi cerita, Nabi ketawa. Dia ada hadis Nabi senyum, tabassum. Ini yadhik, maknanya Nabi yadhak, maksudnya Nabi ketawa. Ada hadis Nabi ketawa. Tapi ketawa tak macam kita ha 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 gitu. Nampak mulut, nampak gigi. Gitu je lah. Kita ha ha macam gila. Dan ada Nabi senyum, tabassum, senyum saja. Nabi kata seorang laki-laki dia masuk dalam syurga oleh kerana dia ni yang paling sedikit pahalanya daripada sekalian ahli syurga. Dia paling sikit kali. Faham lagi? Nabi cerita dia orang yang paling kopeh kali. Maka dia hanya diberi oleh Allah tanah seluas daripada Syam sampai Yaman. 3,000 kilo. Sini boleh 3,000 kilo. Dia sebut nama seorang datuk tanah 3,000 kilo.
Malaysia pun 600 kilo. Faham lagi? 3,000 kilo daripada Yaman, Hadramaut sampai Syam. Tanah dia dapat. Ni dalam syurga. Tu nama dia tu, tanah dia. Ni. Dan istana daripada emas. Istana emas. Ni. Dan 70 bidadari. Dia pun tengok, dia bersorak. Dia kata, aku yang paling kaya di dalam syurga. Nabi pun gelak. Situ Nabi gelak. Nabi gelak. Nabi kata tengok, dia ingat dia yang paling kaya, padahal dia yang paling sedikit. Nampak lagi? Jadi kalau Allah ampun dosa kita, sudah memadai. Orang yang Tuhan ampun dosa, dalam barzakh, dia duduk di Raudatul Jannah, tamang-tamang syurga. Nampak? Jadi selama ni bertahun-tahun kita berdoa, ada yang Tuhan tak bagi, ada yang Tuhan bagi. Dan kata Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, hak doa Tuhan makbul pun tetap dapat ampun dosa juga bila kita berkata, ya Allah berilah aku benda ni. Kita berdoa tetap ampun dosa. Dosa mana? Hak lepas-lepas. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Tak ingat tu zaman kaki gini tengok ramai patah tu, joget tu. Faham tak? Zaman tengok tali besing ustaz tu, pusat jelai tu, tindak keding dalam tali besing. Faham? Duk tengok gusti spender saja duk pelawang. Itu dosa kecil bagus tu. Zaman pegang tangan porong itu. Jangan awak dah ingat. Kaki mata duk tengok betih opang pasal payang itu. Tengok dada opang, punggung opang, uyo. Tu zamban tak salah. Dosa yang lepas. Allah ampun dosa. 40 tahun berdoa, 40 tahun Allah ampun dosa. Cara Tuhan makbul. Yang kedua, wa imma an yu'ajjilaha. Allah Ta'ala segerakan akan apa yang dia minta itu. Dakwah tu maksudnya doa lah yang diminta itu. Lahu baginya pi dunia. Ini pun berlaku. Iaitu apa yang kita minta, itu yang Tuhan beri. Dan inilah yang paling banyak sekali yang berlaku dalam kehidupan kita. Tahu tak? Kita berdoa tak dulu nak kerja. Ada tak berdoa nak boleh kerja? Doa tak nak minta ada kerja? Doa tak? Ada kerja boleh jadi sumber cari makan lah. Dan kita boleh tak kerja? Boleh. Kamu dah apa? Kita nak pergi keropok berdoa tak minta selamat? Dah selamat tak? Selamat. Lalu balik pula nak balik Terengganu, doa pula tak? Minta selamat balik Terengganu, dah selamat tak? Ada tak kita, ya Allah minta panjang umur. Malam tu minta panjang umur. Ya Allah panjanglah umur ke. Esok dah mati lagi. Banyak tak gitu? Ada? Oleh kerana hak tu yang paling banyak, kita duduk tak nampak-nampak bahawa Allah sudah makbulkan. Kita minta tak ada bini dia, ada bini kucai pun ingat ke gula, bubuh je nak motor. Dan ni boleh bini, kasih 2 ekor pula bini. Faham lagi? Tak syukur lagi. Tak. Orang lain mati kau ubi kat mana? Hak buku dengan raju, buku dengan sopik, hak dah boleh buat alik di rumah, hak dah boleh tengok, hak dah boleh tayamum, dah boleh mandi. Gambar tak? Untuk Omikron. Waktu dok dah booster tu lepas booster, ramai dah mati. Nak beranak belah bini kita, nak beranak belah mak, nak beranak belah ayah, belah anak dara, belah besar, ramai. Kawan Facebook, kawan sekolah dulu, ramai mana mati. Kita hidup congak-ngok, boleh mari sejuk lawan ni. Tak terima kasih lagi. Faham lagi? Kita minta Tuhan beri. Duk berasa tak beri lagi. Ada piti minta. Ni ada piti. Ni kita ni piti tak habis. Kita pernah nak minta jadi orang senang. Pernah tak? Ni orang senang ni. Boleh mari sejik. Dah orang susah. Tak hari ya. Betul tak? Dia senang mana tak akan terburuk daripada dulu pas learning. Mutu buruk orang senang lah. Boleh. Cakap tangan boleh tak? Boleh? Angkat tangan kiri? Boleh? Dia bangun, boleh? Duduk, boleh? Oh senang tu. Dia cakap, boleh? Nak cakap lah mana? Boleh?
Kecil, dua beledi. Tu kan senang, faham? Kita duk nampak kan senang. 40,000 sebulan masuk. Kereta 18 buah. Kita hok siapa pakai helikopter. Mang, tu baru orang senang. Lah kita kan senang ni, biar pakai basikal buruk pun, pedal reyok pun. Apa nak bangun boleh, duduk boleh, nak pergi surau boleh, balik rumah boleh. Kaki balik kita nak beli mi goreng dulu pergi makan, baru balik rumah boleh tak? Oh, kan senang tu. Dah kan susah. Suruh bangun tak boleh, suruh duduk tak boleh, sakit. Pergi hospital. Haji, cakap tangan ke? Ada. Sakit. Tu orang susah. Faham ke? Acik kecing. Tubik darah. Lepas tu karang duduk dalam kora. Faham lagi? Tu orang susah nak kecing tak boleh. Kita kecing tubik darah. Sakit tak? Tak. Munak apa rata? Tahu tak? 2 liter, 3 liter boleh. Orang senang tu. Walaupun jalan kaki, faham? Sebab kita duduk nampak, duduk adu dengan orang lain. Sampai bila kita tidak akan lihat nikmat yang ada pada diri kita ini sudah mencukupi. Nah. Pasal duduk adu dengan orang kaya. Nah, orang senang ni gini ya. Orang susah ni hospital, walaupun pitis juta tak boleh makan. Nah, itu orang susah tu. Kita kata, Datuk ni 3 juta ada, pasal kawan aku manager bank itu 3 juta UT ada. Orang bank. Tapi Messi tak boleh makan. Tak boleh makan. Patut dah dia walaupun sakit pun dah dia 3 juta dalam bank. Takkan makan nasi gitu. Cik kecok Faham? Lain cok. Tahu tak? Nah. Chicken grey. Tu tak? Sabah. Bukan orang ngutik kakong lah pagi. Makan nasi gitu pita. Dah lencok apa benda kau? Air tak boleh minum. Bui minum kot tangan. Ni, dah lah minum kot tangan, sakut pulak gitu. Piti 3 juta minum air kot tangan. Nitik banyak sikit, berlari Messi kecek takut kenyang. Pasal apa? Pasal kita makan, minum, nikmat berkenderaan, berumah tangga dengan izin Allah. Allah dah izin, sepek itu lah. Faham lagi? Nah. Dan Allah nak beri bahagia. Betul tak? Nak azan tak? Tak? Azan tak? Kita semayang tu lagi nah. Lama tak dengar geduk. Dia 20 tahun tak dengar. Apa punya kalang bisa. Habis? 90-an ngelah tau. Dulu udak-udak 80-an tu udak-udak lagi. Gitu kan nak bayang nak kata gedung. Faham lagi? Pergi tu geduk bola kain dah ni hantar muka dia bola kain dah orang lain buat wadah bila masuk saya mana nak lebih pong kata bahan lagu ikut benda dah tahu macam lagu Cina raya tu ni berdengar pula 20 tahun lebih kat 30 tahun tau tak ada lah geduk rupanya ada bukit tobing. Jadi Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua Allah segerakan. Dan yang ketiga wa imma ayadakhiraha lahu fil akhirah. Apa yang kita minta Allah tak bagi di dunia, Allah simpan di akhirat. Kita minta senang, kita susah juga, kita senang di akhirat. Nak tak? Nak tak tapi kalau boleh biar senang selalu sini. Dah apa dah tak salah mau nak minta senang sini minta lah. Apa saja doa, jangan doa dosa, jangan doa putus silaturahim. Mu nak minta kepala longi tiala ke, nak minta mutun nambang nauti ke loh lagi. Cuma ingat Allah perkenankan 3 cara. Dan ada satu lagi dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad,
wa imma ayyasrifa anhu minassu mislaha. Kita berdoa Allah tak bagi, tapi Allah jauhkan kita, palingkan kita daripada keburukan. Contoh, kita minta naik pangkat, Allah tak bagi, Allah beri sihat jantung kita, kecil manis tidak berlaku pada kita. 7 kali maya ajak, panggil orang mari rumah, kerana apa? 7 kali ada peluang naik pangkat kepada pegawai takbir, contoh. Ada kekosongan. 7 kali panggil maya ajak, 7 kali tak berjaya. Orang lain juga naik gawai takbir. Tapi Allah tak bagi. Allah buat kan ni? Yasrifa anhu, Allah palingkan daripada dia minasu, daripada keburukan. Hak naik pakak tu 2 kali dah masuk hospital, bahan jantung. Dia ada naik pakak ni sihat wal afiat. Faham tak ni? Ni lah banyak berlaku pada diri kita. Nampak? Patut rumah kita terbakar, tak terbakar. Patut kereta kita langgar di kereta orang belakang, tapi tak. Kita dulu kilometer belakang berlaku. Patut lari depan tu babah bahan kita, mati laki bini, tak. Belakang. Allah nak buat entang. Buh tu sela biar tu. Tu bila mari nak bang subuh, hapuk wisuti. Malah kadang kalau dok paung, mi goreng. Tahlil. Tahu tak? Ada tak? 5 kekah kita terus seleh ke orang lain tu, berangkau mati nak orang 8 orang nak. Kita tak. Itu Allah paling, bukan bijak kita. Amal mana naik motor, bahang langgar tayar, langgar besi tengah jalan, patah tekak, patah dada. Kita tak. Boleh helak tu, syuk. Oh, bijak aku. Padahal Allah boleh tu. Jadi insya-Allah kalau kita faham 4 cara tadi, itu cara Allah makbulkan. Yang pertama, kita berdoa Allah ampunkan dosa. Yang kedua, kita berdoa Allah beri apa yang kita minta. Tapi tak minta mengikut kualiti ataupun kuantiti yang kita minta. Kalau ikut kuantiti bilangan yang kita minta, tak boleh. Punah dunia. Contoh. Apa yang Tuhan tu maha kaya kan? Takkan tak boleh wisma kita minta. Kalau wisma meminta, Allah ni Rabbil Alamin, orang bijak takbir alam. Sebab tu tak wisma punah alam. Contoh, Tok Imam minta kapal suti. Ya Allah, kita minat kapal, minta kapal suti. Hak luahnya 2 padang bola. Amin tu bong duduk dalam muka Kuala suti kapal. Tok Bila minta 2 tin tebak duduk dalam tu jadi 3. Tok Siok minta 3. 3 tong jadi 3 kapal. Now te dah. Noja minta 7 tu. 7 hotel kapal. Lepas tu sumbak ke Kuala. Lepas tu orang lain nak pergi ke laut tak boleh. Tu baru masjid Bukit Topeng. Orang masjid Bukit Tunggal tak minta ni. Dalam punah kanuh habis dunia ni. Betul tak? Itu maksudnya kita. Kita kan nak banyak. Mana ada nak sikit. Nak banyak. Kita nak sikit ni ilmu ke. Mayang. Terawih nak lapang. 20 banyak kan. Tak ada kau serakaat tak. Bujur tak ada. Kalau ada kau serakaat terawih, benar orang surah. Betul tak? Kita nak sikit, nak lapang amat. Masjid 20 ada. Masjid 20 dia pergi, tapi habis lapang tu, habis dia tak imam dia. Witir lah. Bagian nak tuju pada Allah nak sikit. Betul tak? Tak salah rakaat. Tapi nafsu kita. Nak sikit. Tapi kalau witir ada apa nak sikit? Ada. Tua nak apuh tu nak witir. Katanya manager, tahniah lah awak dapat bekerja dengan syarikat kami. Jadi kami beri pilihan lah nak gaji 27,000 ke ataupun 25,000. Kalau 25,000 ada allowance, 27,000 tak ada allowance dah. Kita kata 30 boleh. Tak baik tu ustaz kata kat orang. Dah, Nabi kata. Mu nak kata Nabi tak baik.
Nabi kata lau kana libni adam wadiyan min zahabin labtarasa lisahuma ma yamla'u jawfahu illa turab atau kama qala. Jikalau seorang manusia itu Allah beri 2 utir bukit daripada emas, dia kata 3 utir baru molek. Faham tak ni? 2 utir bukit tau, bukan 2 ketul emas. 2 utir bukit atau lembah daripada emas, dia akan nak yang ketiga pula. Tak akan cukup, tidak akan penuh perutnya illa turab, melainkan tanah masuk di dalam mulut. Faham? Maksudnya bila mati tanah masuk dalam mulut. Itu panggil bahang tanah. Bahang ni kalau bahasa Tiana bukan tumbuk saja, antara yang bahang maknanya makan. Dalil tengok bagi-bagi. Bahang ni siap gang. Bukan tumbuk siap gang, bepuk tumbuk siap gang. Makan. Jadi bahang tanah tu betul bahasa Tiana. Tapi janganlah kata pula dalam masyarakat, ku apa ayah bahang tanah malam. Jangan kata gitu. Dia segi makna je. Itu bab Nabi kata ila turab, bahang tanah, makan tanah baru tak ambuh lah. Jadi mudah-mudahan kita sekarang tidaklah rasa kecewa. Sebenarnya Allah sentiasa memakbulkan apa yang kita minta selama ini. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid buat kutipan. Malam ini kita nak banner rumah rehat untuk Imam Bilal dan tetamu, anggaran kasarnya 90,000 dan maslahat masjid selepas kuliah rasmikan khairat kematian insya-Allah. Masjid Al-Abrar namanya. Al-Abrar. Baik. Tabung sila gerakkan daripada kanan anda ke kiri. Bagi siapa yang nak transfer, akaun Masjid Al-Abrar Bukit Tobing 1301 70,000 7657 Bank Islam. Wak gerak tabung tu. Jangan balik kerana bukan habis lagi ni, kita akan masuk pada soal jawab agama. Rugi kalau balik penuh orang mana ni. Wak gerak tabung, jangan gerak saja, gerak dan masukkan sumbangan. Kalau mati malam ni tak disedekah dah malam esok. Nyawa kita ni bukan macam rotek senang. 6 bulan kali lambung. Ada piti lebih buat setahun. Nyawa dia tak banyak pakai 6 bulan itu, pakai napas. Napas terakhir keluar, dia tak ditarik dah. Baik. Sambil-sambil kita beri sumbangan derma. Jadi orang yang tak bawa duit banyak, dia bawa RM10 je, dia nak beri RM1,000 dia rasa. Boleh jumpa pada lain kali. Kita KWSP cek tengok ada RM30,000. RM1,000 ke masjid. Faham lagi? Sebab baru kalau RM1,000 tinggal RM29,000. Betul tak? Bukan tinggal sia. Kita ada RM30,000 dalam KWSP. RM1,000 ke masjid. Contoh. Tinggal RM29,000. Bukan tinggal sia. Beres tak? Beres. Tapi time nak RM1,000 tu syaitan kata apa? Banyak-banyak bah. Sia. Kita pun dah jadi juga RM1,000. Okey, tang bagi tang. Nampak tak? Tang seritang. Kalau saya niat solat jamak qasar macam ni, sahaja aku solat fardu asar dijamakkan pada waktu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah. Boleh atau tidak? Gini, kita nak sembahyang jamak itu jamak takdim. Maknanya masuk waktu zuhur, kita nak sembahyang zuhur dan asar sekaligus. Caranya begini yang lebih baik. Mula-mula takbir sembahyang zuhur Nak buat 2 rakaat Zuhur dulu. Rempang ni pukul 1:30. Kita nak sembahyang zuhur, lepas tu nak sembahyang asar. Nak jamak dengan asar. Takbir. Allah, aku sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar qasar. Atau aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim dengan asar qasar. Cukup. Qasar reka lah lain. Habis tu 2 rakaat kita bangun sembahyang asar pula. Allah, aku sembahyang fardu asar jamak takdim dengan zuhur qasar. Tak mau kata qasar, 2 rakaat. Tak mau kata 2 rakaat, kata ringkas. Maksudnya 2 juga.
Kalau jenis speaking, short. Itu maksud pendek juga. Soalan seterusnya, kalau jamak takhir mana? Dia pula tanya. Dah kalau jamak takhir kita semayang zuhur dalam waktu asar. Kita bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, siapa di Ajir ke bang zuhur dak mayang ya. Sekarang di Temeloh sekarang asar sekarang nak semayang. Syaratnya dalam waktu zuhur tu wajib dalam hati berniat nak semayang zuhur dalam waktu asar. Kalau tak niat gitu masuk waktu asar berdosa kerana meninggalkan zuhur. Niat tak ah? Kita bawa Allahu akbar zuhur lang gaji ke bawah. Kita bawa siapa aje. Sekarang mayang zuhur dalam waktu asar. Itu tak apa dah. Ada dah niat nak bawa mayang zuhur ke dalam waktu asar. Boleh. Yang tak boleh tak ada niat apa-apa. Sampai sekarang asar baru mayang zuhur berdosa. Kenapa? Sengaja lambatkan semayang zuhur keluar dari waktu. Ingat jadi cara dia gini. Sekarang mayang asar berhenti di Temeloh, mayang zuhur dulu pun boleh, asar dulu pun boleh. Kalau semayang jamak takhir wajib zuhur dulu, wajib maghrib dulu. Okey, semayang kos jamak takhir, mayang zuhur dulu. Allah, aku semayang fardu zuhur jamak takhir dengan asar. Boleh dah. 2 rakaat. Atau qasar. Lepas tu mayang asar lah. Allah, aku semayang fardu asar jamak takhir dengan zuhur qasar. Faham tak lagi? Cuma beza jamak takdim wajib berturut-turut. Habis semayang zuhur mesti bangun selalu semayang asar. Adapun jamak takhir tak wajib berturut-turut. Senggang dengan makan boleh, gisi minyak lu tengah boleh. Soalan seterusnya, kita kecil tanda awam dosa tak kalau kita dak ayah 3%? Bak tuang dia tak ada. Ke memang halal? Dia tu memang kena bayar. Tempat bayar ni dia ada letak duit, tong dan sebagainya. Murtak piti dalam tu. Mu sengelak sama. Bagian 3% orang nak sengelak kok. Atas alasan tuang ada cokong mu dak pergi berak. Bila tuang dia pergi berak masuk berak tak. Bang nak lepas 3% punya pasal. Ada tak bekas? Ada bekas tak situ? Tak ada bekas buah atas meja. Kerana pada uruf itu dikira bayarannya. Kerana bayaran itulah untuk maslahat pengurusan membersihkan tandas dan sebagainya. Tak? Apakah hukum bila seorang itu solat seorang di rumah, dia baca nada yang kuat, sah atau tidak? Kalau kita semayang 5 waktu, maka semama macam semayang berjemaah. Kalau zuhur itu semayang baca perlahan, kita semayang di rumah zuhur baca perlahan. Kalau subuh itu baca kuat, kita sunat baca kuat di rumah. Walaupun kita semayang seorang. Contohnya dia bangun lewat 6.45. Tengok tutup api sejid. Dia pun bayang seorang. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak payah speaker lah. Sekira-kira dengar di dalam rumahnya. Soalan seterusnya, saya dengar ada seorang ustaz cakap seorang ayah haram bagi duit pada anak yang kecil untuk letakkan dalam tong derma. Adakah betul? Jawabnya bukan haram. Ada kalanya diharuskan jika berlaku di depan matanya. Tapi kalau tidak berlaku di depan mata, contoh tong tu ada belakang tu, disuruh budak yang kecil pergi. Jadi tidak digalakkan begitu. Kerana anaknya belum tentu siapa duit dalam tu. Nolak siapa kat tu lipat-lipat wajib tu kau cakap. Itu maksudnya. Bukan haram. Adapun di depan mata menderma, orang minta sedekah, dia ajar anak dia bersedekah. Suruh anak bola tabung, bolehlah. Soalan seterusnya, apakah hukum menangguhkan perkahwinan kerana alasan masih belajar, sedangkan dia sudah mampu? Dia mampu dah nak nikah tapi nak belajar lagi. Dah apa kena-mengenanya? Mu wajib ke menikah? Dan mu tak mau nikah lagi, dah belajar lah. Ke tak menikah berdosa? Kalau kita perlukan pada pernikahan, kita dah belajar dah, tidak ada lagi benda-benda yang jadi halangan, menikah itu afdal.
Kalau kita baru nak start belajar, belajar dulu. Dah nikah payah dah nak belajar. Faham? Tak ada masalah nak nikah ke tak? Nak tapi dah ni nak belajar ke tak? Nak ada mana? Peluang belajar tak gini mudah tak kalau nikah tak? Payah dah kalau dah nikah. Belajar dulu. Buat yang lebih baik. Kadang-kadang orang tu dia nikah dia jadi kau mudah belajar. Tapi kebanyakan ni jadi tak belajar dah. Nampak kecang mari surah cari muslim. Faham tak lagi? Tu yang gelek kita mo. Robik nunging gini, robik ni. Boleh muslimat orang dak apa upa terus. Ramai anak murid gitu. Tapi bukan kita nak marah. Tapi itulah bagaimana yang guru-guru ulama sebut dia menjadi halangan. Dia molek baru 4 bulan baru start ngaji. Tak ngaji dia kepala pakai jalan baru 4 bulan. Kita musalli baru muka 2. Nikah. Dak hari terus. 2 minggu. Tidak ni, 5 kali sepetoi ada moi. 2 minggu tok guru tanya dah. 2 minggu dak hari gitu ada. Minta maaf tok guru nikah. Nikah. Lepas 4 bulan dak hari lagi. Lama dak hari surah tu. Ngaji tu. Ni apa Allahang. Kalau menangang tak apa Allahang. Allahang pula. Masuk 8 bulan 9 bulan dah hari lagi. Banyak tinggal dia tu tok guru tu. Bukan dia tak mungkin dia siapa masa dah tu nak diu dah tu. Lagi. Masuk 10 bulan tu anak uceng. Payah kau nak tinggal-tinggal, payah. Masuk tahun kedua dah hari dah. 2 tahun dah ni. Ada pula 80 hari. Dah reti pun kau tak arut tak yeng balik awal. Boleh bini seka ambil azia suti bayar 100 sebulan. Lagi ada dunia dia sudah tercapai. Habis ngetuk guru. Mujur dak bakar kita. Jangan main kau puan. Apakah hukum kita solat sendirian tanpa niat imam? Dia tak niat imam, dia solat seorang, dia jadi imam. Kalau lain pada sembahyang Jumaat, sunat kita niat imam. Dalam sembahyang Jumaat, imam wajib niat imam. Kat gi sembahyang Isya, imam sunat niat imam supaya dapat pahala berjemaah. Faham lagi? Batu kalau kita sembahyang seorang, ada orang mari ikut. Kata fuqaha, sunat kita niat aku imam. Kau putih dah apa? I'm the imam. Boleh ke? Faham lagi? Supaya kita dapat pahala berjemaah tanpa khilaf. Tapi kalau sembahyang Jumaat tak sah imam sembahyang Jumaat tanpa niat aku imam. Soalan seterusnya, rambut rosak, lepas tu kita disarankan berubat pakai inai, boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Kan berubat itu disuruh syarak. Nabi kata tadawau wala tatadawau binajisin. Berubatlah kalau sakit, jangan berubat dengan najis. Bang, ni suruh makan anak tikus, bahan anak tikus. Jangan berubat dengan benda najis. Inai itu benda yang dipakai oleh Nabi SAW. Tapi inaikan janggutnya, rambutnya. Boleh, tak ada masalah. Berubat kan? Hukum orang perempuan inai corak bunga pada tangan perempuan. Masalah buat corak-corak ini, sebaiknya jangan kita buat corak. Adapun jika buat corak juga pun berlaku pandangan yang berbeza di kalangan ulama-ulama. Setengahnya mengatakan jika bukan gambar-gambar bernyawa, hukumnya dibolehkan lagi bagi perempuan. Tapi kalau kapal gambar-gambar bernyawa melukis sahabat sebelah tangan, leni siapa kat sini, habisnya lukis habis. Takut mengikut budaya bukan Islam. Inai itu asalnya sunnah. Tapi gitulah, kerana terikut-ikut yang didatangkan oleh orang kafir. Orang kafir dulu kita nak tengok orang kafir payah. Ni internet banyak orang tali bising pun semua. Memanglah kalau tidak dijaga, maka kita makin lama makin pelik, makin melampau batas. Batu tahun 80-an, pengantin nikah, inai dia ni, betul tak? Jari ni saja. 80-an, 90-an ni kat ni. Ni 90-an, inai, kat celuk gitu. 80-an kat ni seruas belaka. Tonggok macam alien.
Milenium 2000. Habis dapat tangan lokeh habis. 2000. 2010 kat ni. Sampai sini tengok bunga-bunga habis. 2020 sampai sini dah. Betul tak ni? Sampai sini. 2030 tiok-tiok lokeh habis. Dia lagak. Ini sukaan. Betul tak? Tengok tahun 80-an pengantin batal wuduk. Pengantin dengan batal wuduk salang. Okey? Pengantin laki-laki lepas akad nikah pergi kepada pengantin perempuan. Pengantin perempuan duduk mana? Lah rumah. Tak lah apa. Lah bilik. Holor tangan, pengantin perempuan pegang. Cium tangan pengantin laki-laki, pengantin lelaki duduk mudah. Mana bila akad nikah pengantin perempuan duduk dalam bilik. Tak apa. Betul tak? Tahun 90-an pala saja tu beg kot lasir. Tak tengok nikah. Punggung dalam bilik 90-an. Sungguh aku cek tengok, cek. Tahun 2000 ngepunggung-punggung duduk luar dah. Tutup lasir sini. Tapi tepi pintu lagi. 2010 milenium dah ni sekarang belakang juru nikah. Betul tak? Ke tak betul? Biar juru nikah duduk. Pengantin puan 20-30 atas riba juru nikah. Kenapa betul? Dulu cium batal wuduk, isteri cium tangan pengantin laki-laki. Pegang suami dia Allah. 2010 cium pipi. Puik depan orang ramai. Tok siok ini. Tok siok bini mati jatuh dalam telaga. Apa dah ni masalah. Dan baru ni tak sebutlah nama orangnya, cium mulut. Puik. Macam tikus. 20-30 tak pelik jimat terus depan Tok Kodi. Ni berat menanang dah. Kita ikut. Hatta law dakhalu juhra bin tabi'tumuhum. Akhir sekali kalau Yahudi Nasara masuk dalam lubang bewok pun habis. Pakat teruk masuk. Sikit. Apa kau menaikkan harga ayam sesuka hati? Sekarang untung sikit jadi mengeluh. Apakah hukum? Dia barangan ni ada 3 jenis. Satu barangan yang dikawal harganya oleh pemerintah, wajib kena ikut. Gula, minyak, ayam dan sebagainya. Yang kedua, barangan tidak ditetapkan harga oleh pemerintah tetapi keperluan orang ramai. Jangan naik sesuka hati, haram. Kerana dia ingin menindas orang lain. Yang ketiga, barangan bukan keperluan orang, tak ada masalah. Mata cicing, andamu, apa suruh beli, kenang. Dia beli di Burma 3 ya, jual sini 13,000 dah. Bodoh beli, apa suruh? Kena faham dulu benda-benda nak jual. Yang keperluan ramai dah. Apakah hukum ziarah kubur malam-malam? Makam para ulama. Ziarah kubur boleh pada waktu siang, boleh pada waktu malam. Dan yang mana afdal pada waktu siang. Dan malam pun sunat ziarah kubur. Tetapi ulama-ulama pesan, bagi orang yang penakut, maka dimakruhkan ziarah pada waktu malam. Kerana ziarah itu kita nak berdoa dan sebagainya. Faham lagi? Dia dalam bau dan doa. Jadi mu jenis takut susah lagi malam-malam. Hati kita jadi liar. Tujuan untuk ziarah kubur tu zakirul akhirah. Kita takut tak kubur malam-malam? Masa gini boleh kata tak takut cuma hidup sungguh. Saya pernah dulu orang minta tolong ngaji, jadi tak sesat, tak boleh, tapi ada kerja, jadi kena pergi malam, pukul 11 malam lagi. Untuk sesat dah amanah orang. Dia minta tolong baca Quran sikit je, pergi tengah malam pukul 11. Jadi di belakang kita tu, masa kita mengaji kejap tu, berasa macam orang lalu di belakang, jadi kembang tekuk. Faham lagi? Dia kalau ada benda jadi kembang, kepala dia kembang apa. Lama ni dak main takubur bertahun-tahun tak ada malam tu jadi gerah jadi. Esokkan baru tahu belakang tu bunuh diri. Jadi betul lah. Ada setengah daripada roh yang tidak diterima itu dia merayau.
Nah, jadi kita roh bila dia gesek dekat ada takapan. Tak nak lagi. Kita roh tak? Roh cuma duduk dalam jasad. Dia roh tidak berjasad. Dah. Jadi makam ulama ke makam rasul, kalau kita jenis takut tu tak afdal lah ziarah malam-malam. Nah. Soalan seterusnya. Saya nak berniaga di satu tempat awam, tapi ada orang tak bagi ya. Sebab katanya ramai anak-beranak dia berniaga kat situ. Adakah dia ada hak? Sedangkan itu tanah kerajaan. Dia tanah kerajaan duduklah berniaga. Dia bukan hak dia, faham? Kau ni pula orang lain pula dakwi, tak ada kena-mengena. Nah. Bila dakwi juga lapor pada pemerintah. Pemerintah kena ambil berat. Faham? Hak rakyat ni, kau ni boleh main ni. Tanah kerajaan, tanah orang ramai nak ambil cuk dia tak boleh. Nah. Kita ni tamak tamak. Nah. Nak pergi mana tak tahu dapat habis benda dia nak berniaga anak-anak di belakang situ. Nak pergi mana? Tujuanmu nak pergi mana? Mu tengok nu, hak untung juta-juta Kuala Lumpur. Rumah penthouse 40 juta, 30 juta. Mu tinggal Batu Nesang belaka. Nak mu badan nak jual kawasan balah dah. Orang main jota-jota tu, kapal-kapal laut tu. Nak semua tinggal Batu Nesang belaka. Congok sorang anak nak bagi kubur. Nah. Soalan seterusnya. Jangan lebih-lebih ingat cari dunia. Nah, siapa nak baloh dengan orang apa benda. Bini saya nak buat inai celah peha pula jauh. Bentuk love 2 butir. Dia tanya. Bini nak inam, dah mu nak inam dia celah peha. Faham lagi. Dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, dalam kitab boleh cek dah Al-Mufassal fi Ahkami Mar'ah Dr. Abdul Karim Zaidan, ada sebut diharuskan perempuan ini meletakkan warna merah pada badannya, di antaranya asabi', jari-jari. Sebab tu pakai kutek yang orang kafir pakai cat kuku tu boleh sebenarnya untuk suami. Faham lagi? Sebab meletakkan warna-warna merah pada badan ini sebenarnya satu tarikan, tapi letak biar molek. Jangan letak atas hidung jadi clown sekekah. Sebab tu perempuan dia kena letak merah sini, letak merah sini, letak merah sini, letak merah sini, letak merah di kaki. Suami tengok dia akan arang, dia panggil arang. Kalau bahasa Tianum kita kan, arang tu makna seronok-seronok, best. Arang kalau perempuan gori-gori dia gitu. Itu sungguh syahwah yang dihalalkan syarak. Sebab tu tahmirul asabi' yajuzu lin-nisa, memerahkan jari-jari itu sebenarnya diharuskan bagi kaum perempuan. Yang dilarang itu kaum laki-laki. Sebab apa? Sebab orang laki-laki tak kira bangsa apa pun, orang perempuan dia akan pakai merah-merah. Sebab tu kalau ni dia buat hak jenis gotik, tahu gotik. Gotik ni warna hitam, gicu hitam, macam monyet jadi. Dia warna merah. Sebab itulah kalau letak warna merah, suami tertarik. Contoh, dia tua dah, umur 60, rambut belang lah, macam tupal rambut. Faham lagi? Sini putih, sini hitam. Dia merahkan rambut dia macam Jennifer Lopez, tapi dengan dye yang halal. Contoh, dia buat kejutan lah, surprise dia panggil, surprise. Suami dia tak tahu, ada khusus bila tak balik lagi, 3 hari tu dia buat kerja. Tak percaya, memang tertarik suami. Merah rambut dengan dye, dengan inai, faham? Dan merahkan kelopak mata. Beli Pasar Malang, kita tengok Pasar Malang situ ada baru ni, Sebang Sakir ni 3 ya boleh bergigi saya dia. Blusher dia panggil. Tak, lepas tu merahkan. Ni apa benda ni, shadow ni, blusher atas pipi pula. Jangan tapang foto ujung lekok pipi. Tengok kat mana lekok. Ni lekok. Sini tak kena dah. Ni tak kena dah. Ni turun sini. Ni ujung sini. Sah. Mulut biar merah macam anak anjing. Faham? Buat merah. Dan jari-jari merah. Lepas tu mu tengok efek suami. Memang suami berkenan. Mu suka tak? Itu. Jadi boleh.
Jadi kalau mu nak lukis gambar lukis di tubuh pula, itu takut lukis yang dilarang. Nabi melarang melukis pada badan. Itu larangan. Faham? Sungguh dok cari perempuan muslimat buat kali. Merah rambut, merah mulut, merah pipi, merah kelopak mata, merah jari, merah kaki. Tok laki balik surari duk tarai buat gedik kaki gitu. Faham? Berayung pakai lawan dek dah. Tok laki tengok tengah sebes. Subhanallah, dan buka pintu. Alhamdulillah. Ada dah 33, alhamdulillah dah. Soalan seterusnya. Bolehkah saya salat zuhur lepas salat zuhur pada hari Jumaat? Jawab apa? Dia sembahyang Jumaat, lepas tu nak sembahyang zuhur dah apa? Boleh jika masalah berlaku pada sembahyang Jumaat. Faham? Orang lain sembahyang Jumaat boleh berlaku dah musalah. Buat apa? Mungkin sembahyang zuhur pula. Tadi aku niat sembahyang raya. Contoh. Faham? Sahih sembahyang raya. Dosa tak sembahyang Jumaat niat sembahyang raya? Baru sembahyang zuhur. Itu cara dia. Saja-saja tidak disuruh. Apakah bolehkah terangkan maksud tafwid dalam ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ini tak banyak dalam Quran. Contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan manusia. Jadi kalau kita tafwid atau kita takwil, tafwid ni kita serahkan kepada Allah. Faham tak? Maknanya Allahu a'lamu bimuradihi. Kita ikut ulama tafsir sampai di situ ditulis mana? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa yang dikehendaki dengan maksud ayat ini. Pasal ditulis itu yadullah, terjemah tangan Allah, fauqa, di atas, aidihim, tangan mereka. Tangan Allah atas tangan kita manusia. Tangan Allah atas tangan kita. Benda makna Allah lebih mengetahui makna yang sebenar. Dan ahli sunnah ditambah maha suci Allah menyerupai makhluk. Itu tafwid. Faham lagi? Itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman alal arsy, atas arah, bukan berada atas arah. Atas arah, berada tak ada dalam Quran. Okey? Atas arah, ala atas, arash atas arah. Istawa. Istawa ni banyak makna. Makna memerintah, makna menguasai, makna duduk. Faham? Tapi kalau sampai ayat sini ulama kata mana? Allahu a'lamu bimuradihi juga. Allah lebih mengetahui apakah yang dikehendaki dengan maksud sebenar. Kemudian maha suci Allah menyerupai makhluk. Itu satu jalan ahli sunnah wal jamaah, tafwid namanya. Satu lagi dipanggil takwil. Faham lagi? Tapi dengan takwil yang benar. Apa makna tangan Allah atas tangan manusia? Tangan itu makna kuasa. Kuasa Allah atas kuasa manusia, maknanya Allah menguasai kita. Kuasa kita sekadar kuasa makhluk. Allah lebih berkuasa. Kalau terjemah tangan tu makna beranggota, atas tangan kita ada tangan Tuhan pula. Cokoh gitu. Faham? Jeng. Wasna'il fulka bi'ayunina. Hei Nabi Nuh, buatlah akan kapal ini dengan mata kami. Ambil mata Tuhan 2-3 utik, buat kapal. Jadi tak makna? Punah ranuh habis. Faham? Jadi serah maknanya Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, maha suci Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Takut kata mata macam mata kita. Faham? Yang takwil pula, lakukanlah, buatlah kapal, kami Allah menguasai, akan mengawasi kamu wahai Nabi Nuh. Nampak? Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Hak punah kerana Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Padahal tak sebut pun dalam Quran Tuhan ada tangan. Yang sebut yadullah je. Tu pun khilaf ulama. Setengah ulama tak benarkan terjemah yadu dengan tangan. Guna yadu juga. Maksud Allah Maha mengetahui. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Ada baki lebih kurang 80 soalan. Ustaz lain jawab lewat dah.
Masuk tanah masjid tak sengaja terbuat patah kepala paip. Saya singgah je. Nak ganti AJK tak tahu duduk di mana. Boleh tak kita bubuh piti dalam tabung masjid? Boleh. Kerana piti tabung itu digunakan untuk kewajikan masjid. Tapi kalau ada kena beritahu. Faham lagi? Dan harga itu harga mesin. Harga yang orang boleh beli paip yang kamu patahkan. Sengaja patah berdosa, tak sengaja tak. Contohnya dah masuklah tandas, licin, debau, tekan, pak patah paip. Dah. Maka paip itu cari orang masjid, tak ada tok imam, tak ada tok siok, tak ada tunggu dak hari mari. Nah, harga paip tu berapa? Kalau nilai dia tahu dah harga ni 10 riyal. 10 riyal. Nah, tu lebih bertanggungjawab ni dak tembus lari. Paip buat alik pula rumah. Dah. Soalan seterusnya, masa tidur dalam khutbah punggung tak terangkat, boleh tak wuduk kita? Batal tak? Tak batal. Yang batal ini tidur punggung tidak lekat di bumi. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Mata yang tidak tidur dia sedar keluar angin atau tidak. Maka barang siapa yang sudah lena hendaklah mengambil wuduk. Jelas situ. Jadi kalau tidur dia tu, kita tidur baring, tak lena, baring saja. Tak lena, tak batal wuduk. Tapi kalau tidur itu sudah lena, walaupun setengah saat. Dia say 2 saat, 3 saat ni dipanggil khelak. Kalau sekujang ada panggil khelak. Sejam lebih tu kamu khelak. Khelak korok mu 3 sejam lebih. Khelak 2 saat, 3 saat. Nah, coba bawa kereta tu. Setengah saat tu khelak. Khelak tu hilang ingatan kejap, batal wuduk. Faham lagi? Tapi ada pula hadis yang lain para sahabat, bukan semua, sebahagian sahabat menunggu sembahyang Isya tertidur dalam keadaan duduk. Ada yang kepala patah, maksudnya kepala kolek itu dan bila diiqamatkan mereka tidak ambil wuduk. Faham? Jadi maksudnya punggung dia duduk gini, tak boleh nak tubik angin, walaupun dia tertidur tak batal. Kalau mu tidur terletak punggung tak atas nerak, batal. Tidur gini, tidur terletak kaki luruh, batal. Bukan duduk. Tidur ngiring, batal. Tidur kepala bawah, kaki tak atas sandar dinding, batal. Tapi bila berletak punggung atas sesuatu, tak boleh nak keluar angin, maka tidak batal tidur. Sebab kalau nak keluar angin mesti akak punggung. Sebab tu dalam bab Jumaat ulama fiqh lebih kurang berkisar tu je. Jika dia bangun dahulu baru terakak punggung, tidak batal. Terakak dulu punggung, baru bangun, batal. Kerana apa? Kerana kalau kita duduk sila gitu, boleh tak ketuk? Tak boleh. Kalau nak ketuk, buat kena. Kalau nak ketuk duduk gitu, nak suruh keluar angin, nak buat kena? Mesti kena akak out. Itu tanda dia. Makna kalau mu duduk punggung lekat gini, tak boleh keluar angin. Maka mazinah, tempat sekaan bagi keluar angin itu tak berlaku. Dan adakah dia duduk atas latar saja? Tak. Dia tidur atas turuh magar. Tak atas kok. Atau dia naik motor kan, punggung dia nak ketuk, boleh tak? Tak boleh. Batu budak-budak kan set-set motor kan, rajin dia diri gitu. Ketuk tu. Dia buat duduk diri tengok kan. Dia duduk mula. Jadi kalau dia naik motor dok akak punggung dok atas. Contoh mengatuk mata sangat dari Bukit Tobing nak pergi ke Mamang. Naik motor getok duyung tidur. Bangun-bangun ketel. Contoh dok Belanggar lah, kalau dok Belanggar. Tak usah jangan rock misal tu. Lagi. Jangan bakar misal contoh. Bangun ketel tu dok terakak punggung. Dok atas. Tapi biasa dia bangun dok ketel hospital. Nampak? Dan soalan yang terakhir pada malam ini. Saya nega roti canai terbang, tapi saya tak makan hak terbang tu, terbang saja je. Ada orang marah, dia kata lambung-lambung makanan itu dosa. Apakah sunnah Nabi ketika makan? Dan jumlah solat tarawih 8 atau 20, itu yang terakhir. Jumlah solat, tidak ada sebarang hadis
yang menyebutkan dengan jelas, kamu hendaklah kerjakan tarawih itu sekian rakaat. Faham lagi? Cuma di zaman sahabat. Nampak tak? Sayyidina Umar melihat orang ramai melakukan semayang tarawih 20 rakaat, lalu diterima oleh semua sahabat, tidak ada seorang pun yang membangkang. Itulah yang jadi hadis yang lebih kuat. Itu saja. Kemudian batulah dalam 4 mazhab, mazhab Syafi'i 20 rakaat, mazhab Hanafi 20 rakaat, mazhab Hanbali 20 rakaat, mazhab Maliki 20 rakaat. Tetapi mazhab Maliki dipatwakan bagi mereka yang tinggal di Madinah sunat 36 rakaat. Kerana orang di Mekah setiap 4 rakaat mereka akan tawaf. Faham lagi? Lepas tu semayang pula 4 rakaat. Maka tawaf tidak boleh dilakukan di Madinah kerana tidak ada Kaabah. Atas satu tawaf yang dibuat di Mekah, maka digantikan dengan 4 rakaat. Jadi 4 kali tawaf di celah-celah rakaat tadi. 4 20 tu 4 celahnya ada 4 kali tawaf. 4 kali 4 rakaat tambah 20 campur 16 36. Itu fatwa mazhab Maliki untuk orang Madinah. Tapi ulama-ulama ada sebut juga, sebahagian ulama hadis tak berfatwa dengan 8 rakaat. Itulah khilaf ulama'nya. Tak sabar dah. Jadi 20 jumhur ulama, sebahagian bukan semua. Sebahagian ulama hadis 20 rakaat, sebahagian ulama hadis lagi 8 rakaat. Okey? Kemudian dia ni buat roti canai terbang. Ada orang marah, roti jadi terbang. Jadi bolehlah kita lepo-lepo makanan. Jawab yang pertama, lepo tu yang pertama lepo buang. Lepo itu dilarang syarak. Haram. Mana ambil roti piung lepo lalokang. Haram. Atau kita beri ke orang dengan lepo, makruh. Kenapa? Kerana adab yang tidak baik. Mak kita minta suruh ambil beg tangan mak lepo. Padahal tak jatuh pun, boleh sambut. Makruh lagu tu. Kerana Nabi bila ambil dan mengunjuk dengan tangan. Tapi kalau buat kerja boleh. Kerja tu perlukan lepo. Contoh dia duduk cakap 3, kena lepo mozaik sambut. Lepas tu awak naik sekepi-sekepi pasal sunnah. 6 tahun sudah projek. Faham lagi? Tu lain. Jadi kalau makanan kita orang minta air, minta apa, kita lepo, tak apa comel. Tapi tidak haram, kita tak berani batu haram lah. Jadi roti canai terbang ni kelepok, tambah satu. Dicedok piung. Boleh jadi tak jatuh atas kepala orang? Boleh. Pandai-pandai tupai melompat. Berapa ekor jatuh bawah. Takut hari yang kita giung belepuk atas muka. Faham lagi? Kita hok panasan pula bering tak boleh. Dah molek lembang kadang-kadang kuali-kuali gocohnya situ. Ni kadang-kadang takut sambut tu dok kena. Pandai, tapi kita tengok pandai dalam YouTube banyak tempat. Ada tu lepo roti canai seberang jalan, kereta lalu tengah. Lalu kat atas kereta roti, siu. Kereta lalu lori, siu roti gitu. Hak tukang sambut pandai pula, lepuk. Tapi dia tak ada apa, tapi roti dia kuah dia tak lepo. Lepo kuah. Nampak hancur lebu habis. Adab-adab makan. Yang pertama, makanan itu sedap atau tak sedap, alhamdulillah. Kalau tak sebut di mulut, dalam hati. Kenapa? Kerana walaupun kita dapat kayu kamak, kita dapat makan mi goreng kosong je, orang lain amal mana orang lapar. Betul tak? Jadi kita dapat yang tak sedap, alhamdulillah. Tak kata alhamdulillah gitu, katalah hati tak apa dah, segala puji bagimu ya Allah, rezeki. Kita ni tak tengok buka duduk haji. Nampak? Ayang sekor, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Aduh, waktu habis hadis. Sebab tu kalau rawat namak, kalau hok masa masuk di masjid tak apa. Masuk masjid, hok jenis lauk di rumah pakai ui ke masjid. Kan lauk lain-lain. Betul tak? Lauk lain-lain. Tutup. Bila tutup orang pun mari. Buat namak. Mari masuk lalu kot lauk. Dia selok tengok. Cek dulu. Cek tengok ikan kering. Dia duduk. Tengok ayang. Duduk selalu.
buat keras tu. Haji, kesok depan kat Haji. Yang ada duduk ujung dulu. Buat keras. Ayang punya pasal. Ini masalah. Tahu tak? Jadi tak ada adab kita bila dengan makanan. Tahu tak? Tengok orang tahlil kan. Kalau malam pertama kan kurang orang. Power dah. Kurang orang. Malam kedua tu benda roti canai kosong. Tak mau kan? Malam dia ramai. Tak nama ah. Pakai unit amal parking. Jawatan mah 20 orang. Faham tak? Parking. Mau orang. Itu sekali tahun 90-an di Batu Buruk. Rutuh rumah malam namak. Rutuh tu. Dah rumah dia 3 orang yang naik, 3 beranak. Rumah buruk dah. Malam namak tu 100 lebih orang tahu. Jadi terbang jatuh bawah. Jadi doa bawah tanah. Ramai-ramai duduk atas latar lagi tak patah. Jatuh molek terbang gitu ramai-ramai. Nungginya kok 3-4 orang berlipat. Molek-molek ada. Jadi tahlil atas tu doa bawah. Oh memang hebatlah tu. Dah rumah apa buruk parutuh tu dah. Nak makan banyaknya pasal. Tak? Jadi sekali-sekali molek kita buat kacang kali. Malam namak waktu bib biskut cotek. Tengok gomonya lah tu. Nampak tak? Tengok muka depan, tengok sak khabar esok. Tuan rumah 7 jahit di belasah penduduk kampung. Apa dah malam namak waktu bib biskut cotek? Tok Siok kata ni biskut cotek ni buat manis mulut tak? Tak kaya dah ni saja. Dia mati gua kita datang. Nampak? Kawan daripada lohor dak akan darah dah. Ini masalah kita. Baca bismillah seorang budak-budak dia mari. Dia tengok Nabi makan dia pun mari tupang. Nabi tak marah. Nabi suka budak. Kalau kita marah kita rasa jek dia nak adak asyik biar ni 5 orang untuk siok je kaki dia belaka. Kalau dah budak Nabi dah suka. Dia nak bagi orang berkat. Tapi budak tu tak baca bismillah. Dia ambil makan lalu. Nabi kata ya gulam, kul bi bismillah. Budak, makan baca bismillah. Dia larang makan ke larang tak baca bismillah? Baca bismillah kita tak bismillah kita. Tak bismillah kita. Nak pilih baca bismillah. Cucu kita pasti doa makan apa semua. Tak? Tengok budak-budak kan kalau orang bayi umur nari kalau nguak, tok dia ada tepi. Bayi kan nguak, tok tutup jari. Takut datang masuk. Tok macam singa nguak. Dok tutup pun. Tapi bukan kau okey dok beng okey tunggal. Dan jangan kita makan ketika nak buat amal. Nabi larang. Dak haram, makruh. Maksudnya jangan kita nak semayang dengan bertolak-tolak dengan makanan. Ni banyak orang panggil maya ajak buang makanan. Nampak? Jepuk. Maya ajak nak pergi Mekah ke apa kan. Makanan pun depan tu. Dengan nasi napuk habis tu imam nak maya ajak depan nasi tu. Allah. Doa pun kemah nyam kul dimakan. Nampak tak? Masuk selalu ke doa. Jangan. Apa? Rosak hati. Dah kalau kita tutup masuk apa tak? Boleh tuduh lagi. Kau bunuh. Tutup kau bunuh. Tok Imam depan kali. Tok belakang Tok Siok. Noja. Tok Imam teka. Dagang Pak Malau ke supah orang minyak? Si dagang ke si minyak? Dah tutup. Tok Siok belakang. Si kuning jangan. Tu dah. Jangan pun dapur lu. Habis mayang baru tu baik. Faham? Hadis begitu. Ni dak waktu biar awal, bud depan. Jangan jadi hati kita. Tu tengok ke dia tu. Batu orang nak atur makanan dia buat gisu ya. Pergi sejik. Banyak katakan 40 pinggang martabak atau nasi biryani. Orang pun sejak itu belakang dah pasal nak mayang isi lagi. Atur belakang. Nasi biryani.
Masuk seorang nak mayang Isya, oh nasi. Masuk dia, oh nasi lah ni. Masuk apa ni pula, oh regeh lah ni. Sekejap lagi mayang Isya, tengok pas salam. Ada tak mayang sunat pula? Dah. Sekali-sekali 20 orang mayang sunat, tinggal 2 orang mayang sunat. Apa? Gidah, duduk dah dulu. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal. Oh lain punah bila ketang dah. Pas doa kok bung duduk situ macam persik. Nah, 2 orang ni selamat akidahnya duduk depan. Nah, tak tergoda sedikit pun. Betul tak? Cuma Tok Bilal bila mayang sunat, tak orang belakang kata, ni ambil ni ikan ayam ambil tak ni. Dalam hati Tok Bilal, tendang gedok ni. Punah Tok Bilal. Siapa selamat? Tok Imam seorang selamat. Faham? Tok Imam baru duduk tayat akhir ke belakang tu. Habis lah, tak ada orang nak dah. Tok Imam paling aku seorang lagi. Ini masalah. Habis punah suti sejik sebab mu baru letak dalam kanan belakang. Nah, mayang sunat ba'diyah tak ada ba'diyah dah. Pakai roti canai diah belaka dah. Nah, wallahu alam, gura-gura juga mohon maaf kerana terlebih masa ambil daripada tuan-tuan puan. Kalau tidak banyak sedikit kita ambil manfaat bagi yang mensedekah, menderma untuk masjid. Pihak masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang sempurnakan balasan ganjaran tuan-tuan dan puan. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.